Dan tanpa membuang masa, saya tidak berkeseorangan hari ini. Saya bertemankan seseorang individu yang penting juga, pastinya merupakan naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, iaitu Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad selaku Ahli Parlimen Setiawangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita nak bercakap panjang, mungkin saya tak orang kata apa, tidak ketinggalan lah, tidak agak lewat untuk mengucapkan tahniah kepada YB di atas kemenangan di atas kursi Parlimen di Setiawangsa baru-baru ini ya. Dan diharapkan kemenangan ini akan memberikan khidmat bakti YB yang berterusan kepada warga Setiawangsa. Okey YB, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, YB dan PKR kalau orang sebut je, orang akan tengok Nik Nazmi memang wajah PKR. Dan mungkin YB boleh kongsikan mengenai perjalanan politik bersama dengan PKR. Saya ketika peristiwa reformasi berlaku, saya masih di sekolah tingkatan 4 dan maka saya tidaklah terlibat secara aktif, tetapi keluarga saya turut serta dan sebagainya dan saya mengikuti. Dan pada tahun 2001 waktu saya berusia 19 tahun, saya telah dilibatkan dalam reformasi menerusi seorang senior saya, saudara Rafizi Ramli. Jadi sejak daripada itu saya berkenalan dengan Nurul Izzah, dengan ramai lagi, dan kemudian bila Datuk Seri Anwar dibebaskan, saya turut membantu parti. Dan saya juga menjadi staf kepada Datuk Seri Anwar sejurus selepas saya habis belajar. Dan pada tahun 2008 saya bertanding di Dun Sri Setia dan menjadi wakil rakyat termuda yang menang pada waktu itu. Waktu itu keadilan kita ketandusan calon. Jadi kami yang membantu pun kita terheret untuk bertanding sekali. Dan alhamdulillah menerusi penglibatan saya bersama-sama di dalam Kerajaan Negeri Selangor 2 penggal, dan kemudian 2018 saya masuk ke Setiawangsa menang buat kali pertama. Jadi memang betul lah kalau nak kira memang hampir selepas belajar tu keseluruhan kerjaya saya bersama dengan Parti Keadilan. Itu dia, hampir 20 tahun juga ya, YB. Okey, itu dia. Dan perjuangan 2 dekad selama 24 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah satu tempoh yang pendek. Kita pun dapat melihat, menyaksikan daripada tempoh tersebut pelbagai onak ranjau yang dilalui dan pastinya daripada pelbagai pahit manis, pahit maung yang tempuhi dan akhirnya membuahkan satu pengakhiran yang manis pada semalam secara rasminya dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan mungkin daripada sisi yang kita tak tahu, karakter peribadi Perdana Menteri sendiri, bagi pandangan YB yang lebih mengenali beliau bagaimana? Saya ingat banyak diucapkan, disebut bahawa Datuk Seri Anwar ni orang yang paling kuat bekerja. Walaupun pada usia beliau hari ini, baru-baru ini ketika saya pengerusi keadilan di Kelantan dan Terengganu, dan saya mengaturkan program, dan kita tengok program itu, kita pun kadang-kadang tak larat nak ikut, walaupun kita jauh lebih muda daripada beliau, dan beliau cuba maksimumkan sebanyak mungkin masa untuk bertemu rakyat, untuk berkempen, untuk capai lebih ramai pengundi. Jadi bagi saya itu antara kelebihan yang beliau ada, mana beliau suka bertemu dan engage dengan orang ramai tanpa henti dan tidak mengenal penat lelah. Itu dia. Dan mungkin ada sifat-sifat karakter yang kita tak tahu mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab kebanyakan orang kata Datuk Anwar Ibrahim ni mempunyai karakter yang sangat bold ya, dan mungkin agak tegas, dan mungkin ada sisi-sisi kelembutannya yang mungkin rakyat baru nak kenali sebenarnya. Bagaimana tu? Datuk Seri Anwar, saya pernah jadi staf dia. Jadi memang kalau kita tengok sisi tegas itu, strict itu, yang tu memang kita nampak. Tetapi pada masa sama dia juga ada sisi yang suka berjenaka. Kadang-kadang dalam kita berbincang secara serius, dia boleh sempat lagi buat lawak jenaka dan sebagainya. Dan itu bagi saya antara keistimewaan beliau, dan mungkin kerana beliau menghabiskan banyak masa di dalam penjara, melalui perjuangan yang mencabar. Jadi beliau mampu untuk berdepan dengan cabaran tersebut dengan mengimbangi, makna bukan hanya
sisi yang serius, tetapi juga yang agak mungkin berjenaka dan lembut tersebut. Itu dia. Ada sisi jenaka dalam sama kita tak tahu sebelum ni. Sama-sama kita tengok itu mengurangkan ketegangan. Mungkin karakter tersebut dapat menyeimbangkan lagi karakter beliau sebagai seorang pemimpin yang disegani, insya-Allah. Dan kita nak tahu juga perjuangan keluarga Datuk Seri Anwar, iaitu pastinya melibatkan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail dan juga anaknya iaitu Nurul Izzah kan. Adakah setakat ini berbaloi, dan pastinya kita nak tahu juga perjuangan pemimpin dan penyokong juga PKR pastinya adakah berbaloi? Bagi saya semalam, sehingga detik semalam sampai Datuk Seri Anwar angkat sumpah, ramai di antara mungkin orang-orang pendukung tegar keadilan reformasi Pakatan Harapan, mereka mengatakan selagi mana Datuk Seri Anwar tak angkat sumpah, mereka tak akan percaya, walaupun berita itu dah keluar bahawa beliau telah dilantik dan sebagainya, tetapi sebab ialah dah daripada 98 beliau begitu hampir dengan menjadi Perdana Menteri, kemudian 2018 2020 ketika langkah Sheraton di penjara 2 kali, jadi ramai yang menyangkakan macam mustahil didapat kan. Jadi alhamdulillah semalam bagi saya perkara itu telah tercapai, dan tentunya kalau kita lihat sumbangan yang dimainkan, dan saya ingat ini diakui sendiri oleh Datuk Seri Anwar terhadap keluarga beliau, terutamanya Datuk Seri Dr. Wan Azizah, seorang yang tidak pernah terlibat dalam politik sehinggalah 1998, dan akhirnya beliau sendiri mencapai kemuncak menjadi timbalan Perdana Menteri wanita yang pertama dalam sejarah negara. Begitu juga Nurul Izzah yang saya fikir orang boleh akui seorang ahli politik yang mempunyai kelebihan beliau tersendiri, bukan semata-mata sebagai anak kepada Datuk Seri Anwar, tetapi atas diri individu Nurul Izzah itu. Jadi itu bagi saya masing-masing kekuatan mereka, dan bagi saya itu tentulah mereka tentulah sekarang saya ingat gembira dengan apa yang dicapai oleh Datuk Seri Anwar, tapi sebagaimana yang diingatkan oleh Izzah sendiri, saya ingat dalam apa yang beliau tulis di Instagram beliau mengatakan beliau berbangga dengan Datuk Seri Anwar, tetapi kita juga tahu bahawa dengan kita sedar keputusan pilihan raya itu tidak memberikan majoriti kepada Pakatan Harapan. Ini kerajaan perpaduan dan waktu ini waktu krisis kesihatan, krisis ekonomi, jadi tugasnya juga sangat-sangat berat. Betul. Jadi bermakna dalam suasana kita meraihkan pelantikan Datuk Seri Anwar, kita juga tahu bahawa tugas yang menanti kerajaan perpaduan ini sangat besar. Ya, itu dia. Itu yang pastinya sama-sama kita nanti dia. Dan berdasarkan track record Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan beliau merupakan Menteri Kewangan sebelum ini dan pernah diangkat antara Menteri Kewangan terbaik dan adakah itu merupakan satu benchmark untuk Datuk Anwar Ibrahim boleh mentadbir negara di kala ekonomi ketika ini berdepan dengan keadaan yang agak kemelisitan? Bagaimana pandangan YB? Sudah tentu kewibawaan dan rekod beliau tersebut itu sangat-sangat membantu, dan Datuk Seri Anwar sendiri tegaskan bahawa tugas terbesar beliau adalah tugas ekonomi, yang itu yang harus menjadi keutamaan. Krisis kos sara hidup dan soal pekerjaan, soal gaji itu akan menjadi keutamaan buat kerajaan ini. Jadi kewibawaan beliau itu tentulah membantu, dan saya fikir beliau mampu menjadi seorang yang dapat menarik negara-negara di serantau, negara-negara pelabur-pelabur besar untuk datang ke negara kita dan membantu memajukan negara kita, sebab negara kita ada potensi yang besar. Tapi kita rasa mungkin dalam beberapa tahun kebelakangan ini potensi itu tidak direalisasikan. Jadi bagi saya peranan itu penting, sebab Datuk Seri Anwar ini akhirnya beliau seorang diplomat. Beliau disegani dan dihormati oleh pelbagai pimpinan seluruh dunia, dan kita berharap kekuatan itu dapat digarapkan bersama-sama dengan pengalaman beliau sebagai Menteri Kewangan terakhir yang mempunyai lebihan belanjawan, yang merekodkan lebihan belanjawan. Jadi bagi saya itu antara kekuatan yang beliau ada, dan kita nak memastikan kekuatan ini dapat kita gunakan berdepan dengan masalah
masalah dan cabaran ekonomi hari ini. Itu dia antaranya, dan dapat kita saksikan ya, ada perkembangan positif sejurus selepas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10. Dapat hasilan bahawa laporan bursa saham menunjukkan peningkatan. Itu antara reaksi yang positif kita terima, dan sama-sama kita mengharapkan sesuatu yang positif menanti selepas ini. Baiklah YB, slogan reformasi yang dilaungkan terus bergema sehingga kali ini. Seperti kita ketahui ya, Pakatan Harapan dan reformasi memang tak dapat dipisahkan. Dan apa yang dilihat cukup memberi makna dan signifikan pastinya. Dan secara pribadi, apa makna di sebalik slogan ini yang dikandung selama 24 tahun? Signifikan mengenainya, dan reformasi apa yang dimahukan sebenarnya dalam laungan reformasi itu, dan adakah slogan ini akan terus dikandung oleh PKR dan dijadikan sebagai satu tagline? Bagaimana? Bagi saya sudah tentu itu antara perkara asas dalam yang menjadi pegangan Parti Keadilan Rakyat, bahawa kita nak melakukan islah ataupun perubahan bagi masyarakat. Dan bagi saya ada dua perkara yang paling penting. Pertama ialah dari segi pentadbiran, dari segi tata kelola. Kita selalu bercakap, kita perlu belanjawan lebih untuk pendidikan, untuk kesihatan, pertahanan dan seterusnya. Tetapi selagi mana isu rasuah, isu ketirisan, saya lagi suka guna istilah rasuah, sebab kalau ketirisan tu kita sopan sangat. Betul. Kan? Jadi bila berlaku masalah-masalah tersebut, jadi tak guna berapa banyak bajet pun yang ada, sebab yang sampai ke bawah tu sangat sedikit. Jadi itu harus menjadi perkara yang kita kena atasi, sebab kita rasa sekian lama masalah itu tidak dibendung di negara kita. Soal kedua yang penting, kita kena ada ekonomi yang mampu mengangkat golongan yang berada di bawah. Misalnya saya bagi contoh, orang suka bagi contoh Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Saya tak nafikan mereka ada masalah besar dari segi jurang pendapatan. Tapi kalau di Kuala Lumpur sendiri, saya wakil rakyat KL. KL ini kalau kita keluarkan daripada Malaysia, ekonomi Kuala Lumpur ini antara ekonomi termaju di rantau ini. Sebagai sebuah bandaraya, dia hampir sama taraf dengan ekonomi Taiwan misalnya. Tetapi kita juga tahu masalah malnutrisi, obesiti yang ada di kawasan PPR, di kawasan saya sendiri, saya saksikan dengan mata kepala saya, sangat-sangat serius. Sambil itu kita ada toke-toke yang mana pegangan saham dia beratus-ratus juta dan sangat hidup dengan sangat selesa. Jadi bagi saya soal kesenjangan ekonomi ini satu isu yang real, yang kita harus atasi. Kita kena tengok dengan dekat. Jadi saya fikir bila kita bercakap soal reformasi, satu ialah untuk mengatasi masalah rasuah, dan kedua ialah untuk memastikan ekonomi yang ada ini memberi manfaat kepada golongan yang ramai, bukan hanya golongan yang sedikit yang berada di atas. Maknanya tiada siapa yang akan tertinggal ya, itu yang Betul. pastinya. Dan sama-sama kita saksikan dalam pada itu mewajahkan kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Pakatan Harapan pastinya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah satu tugas yang mudah ya ketika ini, dikala parti yang akan bergabung ini mempunyai ideologi dan juga prinsip yang berbeza-beza pastinya. Dan namun kita perlu yakin dengan adanya ramuan dan juga titik persefahaman yang ini boleh menoktakannya. Dan mungkin daripada gambaran YB sendiri, kerajaan perpaduan yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bagaimanakah wajahnya? Sudah tentu masing-masing pihak, kalau kita tengok sekarang, sekurang-kurangnya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan ada beberapa parti lain, kita tidak dapat mencapai kesemua daripada agenda kita bila kita bercakap ini kerajaan perpaduan. Kan, ini bukan kerajaan BN, bukan kerajaan PH misalnya. Tetapi tentulah masing-masing parti ada prioriti dan kita kena bincang bagaimana kita nak laksanakan. Mana yang contohnya PH mengalah, mana yang BN mengalah dan lain-lain lagi. Dan ini perkara biasa sebenarnya. Kalau di negara Jerman, di negara Indonesia, di negara Britain misalnya, kerajaan gabungan selepas pilihan raya ialah perkara yang lazim. Hanya di Malaysia ni sedikit pelik lah. Jadi itu perkara yang penting. Dan bagi saya, kita kena ada pandangan saya, sebaik-baiknya kerajaan perpaduan ni kena ada satu kerangka. Apa yang saya lihat, kalau kita lihat kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin selepas langkah Sheraton,
malah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri, kita tengok dia tidak ada satu kerangka yang mengatakan apa tujuan kerajaan ni. Kan, jadi sebab dia ada berbagai parti dalam tu yang tidak masuk ke pilihan raya. Kan, jadi sama juga yang mana dalam pilihan raya PH lawan BN, lawan GPS. Kan, jadi kali ini bila kita bergabung, apa tujuan kerajaan ni, apa prioriti kita, apa yang kita nak laksanakan. Jadi saya fikir itu satu perkara yang adil supaya nanti bila selepas insya-Allah 5 tahun rakyat boleh menilai apa yang kita capai. Kalau tidak, orang akan tak nampak dan lepas tu dia mula cakap lah, dia kata kamu tak buat ni, tak buat tu. Tapi kalau sebab kita tak boleh diletak ukuran kita bulat-bulat atas manifesto kita, tetapi di atas satu persefahaman baru kerajaan perpaduan ini. Itu dia. Dan mungkin tak nampak tu ada ketirisan yang berlaku tu pun ada kemungkinan juga. Betul. Itu dia. Dan ketika ini kita lihat Anwar Ibrahim telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri. Tindakan pertama yang perlu sekali dilakukan ketika ini apa dia? Saya fikir dalam sidang media pada hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut tentang fokus tentang isu kos sara hidup. Jadi itu saya fikir akan menjadi fokus beliau dalam beberapa hari ini, apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai agensi-agensi kerajaan. Dan kedua, beliau juga umumkan sebagaimana yang dijanjikan tentang soal potongan gaji bagi menteri dan juga pengecilan saiz kabinet. Dan ketiga bagi saya ialah tentang pelantikan kabinet itu sendiri. Kita sudah memakan masa berapa 4-5 hari sebelum kita tengok ada Perdana Menteri di negara kita. Jadi wajib untuk kita melantik menteri dengan segera supaya negara kita dapat berjalan dengan baik dan supaya kita dapat saksikan satu dasar-dasar kerajaan ini dapat dilaksanakan oleh pentadbiran yang ada pada hari ini. Jadi saya fikir itu antara prioriti Yang Berhormat Perdana Menteri dalam beberapa hari yang ada ni. Okey, itu dia antara fokus yang perlu diberikan. Itu dia, wajah-wajah kabinet tak lama lagi akan keluar dan perjuangan Nik Nazwi selepas ini sebagai ahli Parlimen Setiawangsa dan mungkin tak mustahil pun akan antara mewarnai barisan kabinet Malaysia tak lama lagi ni yang akan keluar kerajaan perpaduan akan sederap bersama perjuangan dan kepimpinan ke PM ke-10 ke atau bagaimana? Ada tak bunyi-bunyi ke macam mana ataupun bau-bau nak timbul ni mungkin YB ni nak kongsikan? Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya telah dapat mandat sebagai wakil rakyat Setiawangsa buat penggal kedua. Dan saya ada tugas berat lah untuk bantu dan untuk memastikan Setiawangsa dalam keadaan yang lebih baik dan janji-janji saya dalam pilihan raya terlaksana. Jika ada ruang, ada peluang untuk menyumbang kepada pentadbiran, insya-Allah saya sanggup turut serta. Positif untuk menerimanya. Insya-Allah sama-sama kita nantikan. Dan kita nak tahu juga ni YB dalam pada itu yang kita dapat saksikan mengenai Anwar Ibrahim, bukan senang perjalanannya, bukan mudah perjalanannya, penuh dengan dugaan, penuh dengan orang kata apa, dalam perjalanan nak naik tu ada jalan yang dipotong, terpaksa bangkit semula, mengatur langkah kembali. Dan ketika ini kita lihat perpaduan negara mengalami antara isu yang ingin dibangkitkan dan kita lihat secara bahasa mudahnya tidak begitu indah dan kerap kali ianya dirosakkan oleh, bagi saya, mungkin daripada pemimpin politik itu sendiri. Dan bagaimana bagi YB dalam ketika ini untuk memulihkan balik sifat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang semakin dilihat semakin menghilang ketika ini? Ya, alhamdulillah kalau kita dengar di beberapa negeri termasuk di wilayah sendiri, khutbah Jumaat pun sangat menekankan soal perpaduan kepada semua. Dan bagi saya Datuk Seri Anwar berada di tempat yang terbaik untuk menjuarai agenda ini. Memandangkan beliau merupakan Perdana Menteri pertama negara daripada parti pelbagai kaum. Ada banyak parti pelbagai kaum dalam sejarah negara kita. Datuk On pernah buat IMP, kita ada Parti Rakyat, kita ada Parti Gerakan dan sebagainya, tetapi tidak ada yang melahirkan Perdana Menteri sehinggalah Datuk Seri Anwar. Jadi bagi saya itu ada kelebihan beliau. Dan bagi saya kita tidak boleh pandang rendah tentang trend terhadap
perpaduan ini, menentang perpaduan ini, terutamanya kerana kita lihat banyak di antara suara-suara yang mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan sebegini terdiri daripada pengundi-pengundi paling muda. Malah kita ada dengar anak-anak dari sekolah pulang kata dia dengar begini dan sebagainya, dan itu tidak positif untuk perpaduan negara. Jadi bagi saya kita kena duduk dan berusaha keras. Pemimpin semua kena sensitif, supaya kadang-kadang walaupun kita tidak ada niat apa-apa, kadang-kadang kata-kata kita boleh digunakan untuk membakar sentimen, dan kita perlu menggunakan pemimpin, bukan sahaja pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, untuk memastikan perpaduan yang ada di negara kita ini terjaga dan terpelihara. Itu dia, pastinya semua pihak memainkan peranan, bukan hanya di kalangan pemimpin sahaja. Dan YB selaku individu yang berlatar belakangkan undang-undang, bagi YB sendiri, perlukah reformasi undang-undang negara kita ini diadakan? Bagaimana? Saya fikir perlu. Ada beberapa lagi perkara yang mungkin kalau bercakap tentang soal pentadbiran, soal rasuah dan sebagainya, misalnya soal undang-undang pendanaan politik, bagaimana parti politik mendapat duit, itu bagi saya perkara penting, sebab itulah punca banyak amalan rasuah yang ada di negara kita. Begitu juga undang-undang misalnya untuk menghadkan tempoh seorang Perdana Menteri kepada 10 tahun. Itu juga suatu perkara yang penting supaya Perdana Menteri itu tidak menjadi terlalu berkuasa. Jadi reformasi undang-undang saya fikir satu perkara yang berterusan, dan salah satu lagi yang saya fikir prioriti juga, prioriti ketiga ialah untuk memisahkan kuasa peguam negara yang sebagai penasihat perundangan bagi kerajaan dan kuasa untuk mendakwa. Sebab bila kuasa itu disatukan, dilihat sebagai ada pengaruh politik terhadap keputusan-keputusan peguam negara. Okey, itu dia. Dan sedikit soalan sebelum berakhir, mungkin saya boleh kongsikan di mana di kala perpaduan ini untuk merapatkan balik jurang antara perkauman, adakah kemungkinan untuk mewujudkan sekolah satu aliran itu diusulkan? Bagaimana? Ini antara soalan yang sangat banyak dibangkitkan. Saya percaya bahawa sekolah kebangsaan sewajarnya menjadi sekolah pilihan bagi ibu bapa. Anak-anak saya pun pergi sekolah kebangsaan. Tetapi saya juga fikir itu kunci dia pilihan. Kita kena akui bukan hanya sekolah jenis kebangsaan, malah kita ada sekolah swasta, sekolah antarabangsa yang begitu banyak di negara kita. Nak tutup saya rasa susah. Yang paling baik ialah kita sebagai kerajaan kena buktikan bahawa sekolah-sekolah kebangsaan ini inklusif, menarik, dan itu saya fikir dia secara tidak langsung, ibu bapa pun kalau boleh dia tak nak belanja banyak untuk anak-anak dia. Kalau sekolah kebangsaan tu lebih menarik kan, mereka akan pergi ke sana. Dan kedua, antara yang kita bangkitkan dalam manifesto Pakatan Harapan, sementara kita ada pelbagai aliran ni, kita kena ada program, dan program ini dibuat saya tahu oleh ABIM dan beberapa NGO Tionghoa yang lain. Kita himpunkan pelajar-pelajar daripada sekolah agama, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil dalam program-program berterusan, macam buat camp dan sebagainya, supaya mereka dapat kenal mengenali. Kadang-kadang benda ni sebab tak pernah jumpa. Betul. Jadi bila dah tahu macam ni boleh campur, tak ada masalah kan. Jadi bila soal macam tu dapat kita atasi, saya fikir perpaduan itu boleh dicapai. Mungkin akan sesuatu formula yang baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, mana tahu kan, sama-sama kita nantikan. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini, Nik Nazmi Nik Ahmad, merupakan ahli Parlimen Setiawangsa dan juga naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, atas topik perkongsian hari ini, PM ke-10 Perjuangan 2 Dekad. Dan tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas kepimpinan beliau, dan semoga maju jaya hendaknya. Assalamualaikum, salam hormat, dan sehingga berjumpa lagi.